nak bagi confident kepada you yang ada penyakit kanser. Not just me, you don't have to look at me as a sample, tapi Tuhan bagi rezeki melalui saya punya kanser. Maka kita tak takut lagi nak cerita pada orang yang kena, especially blood cancer. Sebenarnya blood cancer lah orang yang paling takut. Sebab kalau blood boleh pergi ke mana-mana. Dia boleh keluar kat mata berdarah. Dia boleh keluar kat hidung macam saya jadi pekat. I jadi dead for almost 2 months. Tak dengar. Anyway, bila teringat tu balik, I takut bila cakap kuat-kuat ni sebab dulu I cakap kena jerit. Rupa-rupanya bukan you tak dengar, I yang tak dengar. Orang kata ni, why are you now talking so loudly? I said, I speak normally. Rupa-rupanya orang pekak, dia cakap Tuhan rupanya. Anyway, so ni cerita adik ni, dia leukemia, saya lymphoma. Anyway, ceritanya ialah memang orang bila kena ni sedih dan sebagainya. To cut the story short, bila dia tak ada harapan dan bila doktor bagi kata 50-50 chance, selalu doktor suka kata macam tu. If you're well, fine. If you're not, we try another regime of treatment. Fair enough. Saya, bila doktor nak clearkan I tu, dia ambil darah, dia dialysekan saya punya darah, dia ambil stem cell saya. Sebab apa? Dia kata Dr. Nordin, dia pun pakai saya doktor. Saya pun pakai doktor. Thank you very much. But what happened? Dia dah ambil darah saya ni. Ambil 10 liter, dia tapis, dia ambil sikit je dalam test tube, dia masuk dalam liquid nitrogen, dia simpan. I kata, what are you doing about this? Why do you put back to me now? Because I nak new stem cell. Dia kata, no. Now that you're well, you don't have to come anymore. I keep this as insurance. Kata insurance, maksudnya besok kalau you kena balik, you datang balik, I baru masuk. So far, alhamdulillah, dah masuk tahun ke-10, saya tak perlu pakai itu lagi. And I hope they still keep it. Kita ni tak boleh lah cakap besar kan, Tuhan nak bagi balik, kita tak tahu bila. Tapi, saya tanya dia, doktor, what happen if I die? Orang tanya macam tu. What happen if I don't need anymore, I die? Dengar exact word what the doctor say to me. Ni masih lagi kita dengar ni. We throw away love. Jangan lupa kata lo tu. We throw away love. Wah, I kata apa you dah ambil 10 liter my blood, I dah sampai nak demam, duduk dalam aircon yang sejuk, tengok mesin yang pusing darah tu pun nak takut, you know, that dialysis machine punya design tu. Oh, kencing-kencing punya sejuk. Dia boleh kata, we throw away love. Alamak. Anyway, I want to tell you this. Don't be sick as far as you're concerned. Tapi kalau sakit pun kita sekurang-kurangnya ada harapan. Let's go. So adik ni bila dia improve, dia pun dah happy. Ini penyakit Stevenson ni maksudnya penyakit dibuat oleh bukan doktor. Niat doktor baik tapi dia tersalah bagi ubat. Ataupun ubat tu betul tetapi manusia tu react. You understand? You react so badly that you jadi apa? You jadi macam orang lebih sakit daripada sebelum masuk hospital. So kata semua ni memang habis mukanya macam orang kata apa kena gigit kebuan semua, faham tak? Orang-orang macam ni kalau tak doktor cek awal-awal, tak inject bagi lawan dengan antihistamin dia semua, dia boleh collapse, boleh pengsan. So insyaAllah balik dengan RX water, dia cuba dengan RX scrub. Lain kali saya cerita tentang garam. Orang lama kat sini kalau dah recommend RX water, jangan lupa garam atau selidar. Okay? Now all of you now, saya pendekkan cerita, ada lagi tak tentang RX water? Okay, yang ni latest mesin yang terbaru, kita mendapat Malaysian Good Design. Untuk apa? Untuk ekspor ke luar negara. Jadi ada standard lah. Boleh pakai kalau nak hantar kat London pun boleh. Tak malulah orang bumi putra. Yang kita patut bersyukur ialah begini. Kalau you masih ada 5 jari, cuba tengok saya, tengok. Angkat 5 jari, tunjuk kat saya. Orang lama pun ikut. Okay, orang lama jangan jawab. Orang baru tengok saya buat 5 jari. Please don't be shy. Come on. Right, cuba buat macam tu sekarang. Masih hidup. Okay, belah sini. Buat lagi sekali. Belah sana. Masih hidup. Okay, dua-dua buat macam tu. Tampak-tampak sikit. Okay, kanan saja. Okay, all of you. Ready? Okay, since you nak pakai produk ni, saya bagi the best treatment style, metodologinya. Ini maksudnya apa? Lama jangan jawab, cepat. Orang baru jawab. Ini apa dia? 5 apa ni? Give me 5.
Bukan, ini 5 apa? 5, bukan 5 jari, betul lah 5 jari. 5 botol sehari. Oh. Lagi satu, saya nak main dengan orang sini pula. Okey, buat jari macam tu sekarang. Buat, cepat. Okey, ini maksudnya apa? Orang lama ni menjawab. Oh, best. Very good. Bukan di botol pertama. So, let's assume all of you ada air kat depan tu. Ada air? Okay, you kalau boleh minum direct pun boleh daripada botol atau gelas yang bersih. Saya lebih suka daripada botol daripada gelas kalau gelas yang tak bersih. Anyway, doesn't matter. The best thing is kalau rumah masukkan dalam tumbler plastik yang betul. Plastik ni cannot be used more than 3 times. Okay, so dia ada petrol dalamnya. It's not very good for long term. Fair enough? Okay, semua pegang botol pertama sekarang. Waktu pagi you bangun, ini dah boleh straight. Petang ni dah boleh exercise dah. This program dah boleh buat dah. Ready? Bismillah dulu, selawat untuk orang Islam. Untuk orang agama lain ikut agama masing-masing. Agama kamu, agama aku. Don't worry, don't fight. Anybody who bomb each other because of religion are stupid people. Okay, exactly. Let's go. Minum. Minta doa exactly as what you want. Kalau you sakit ni, cakap, Ya Allah, kau yang bagi aku, minta kau tarik balik. Okay, apa yang kau bagi, aku redha. Tapi Ya Allah, aku lemah, aku tak boleh tahan, sakit aku dah sampai tak boleh tidur semua. You bercakap-cakap dengan Tuhan sambil buka tudungnya dan bos. Orang kata embus-embus ni cuma untuk orang-orang main bomo aja. You nak tahu tak, bila you bos tu satu perbuatan yang melepaskan energi yang lebih kuat. Dan air ini kan hidup. Dia boleh tahu you bersungguh-sungguh pasrah kepada Tuhan dan memohonnya sebagai satu penawar, insyaAllah. So minum. Baik. Waktu pagi minum, siapa yang ada air liur basi angkat tangan? Yang lain apa jadi? No more air liur basi. Morning saliva, madam. Okay, morning saliva. Wangi ke tak wangi? Wangi you. Tapi jangan risau. Air liur basi yang pertama itulah yang tak boleh dijual beli. Jangan nak pinjam-pinjam husband punya pula ya. You punya sendiri ya. Kalau tak cukup, yang mana cukup-cukup itu aja. Minum. Sekarang sampai doa minum. Dalam 7, 8, 10 saat biar dia kemam dalam mulut kita tu. Biar tu jangan kumur keluar benda lain. Kita tak mau take gigi, kita mau air liur basinya aja. So itu penawar yang tak boleh saya buat dalam kotak. Kalau Dr. Nurdin dah keluar RX saliva, bahaya. Belum ada dijual di sekarang. InsyaAllah saya fikir-fikirkan. Tapi itu natural. Genetic you punya own. You cannot share. Tuhan dah bagi masuk balik. Ada dia punya sel dalam saliva itu yang hampir 70 penyakit yang mampu dibantu. Sambung minum, botol kedua. Botol ketiga, pukul 3 petang nanti, pukul 4, botol keempat. Pukul 8 malam, botol kelima. Terkencing-kencing tak apa. Orang yang setakat kidney stone, no problem. Orang yang setakat-setakat ada penyakit-penyakit sendi, very fast. Especially resedung. Tahu apa resedung? Ni yang pagi-pagi sinus tu. Very fast. Penyakit kulit especially. Alright, especially anda yang ada chronic diseases. So cukup dulu saya habis tentang RX water. Terlalu banyak penyakit yang kita telah bantu. As long as your water can go into your body, go ahead. Kalau you punya adik-beradik dah pengsan, kena koma, you nak bagi ke mana? Cakap. Kalau your daddy dah tua umur 80, doktor kata on the drips. Tapi you nampak tak? Lalu doktor masuk. Dia panggil nasogastric tube, NG tube. NG tube itulah. Kan dia selalu bagi susu kan. Dia bagi vitamin lah, bagi makcik tu sebelum dia recover betul. Sebelum dia sedap. You masukkan RX water ni di dalam. And jangan lupa garam sedikit. Every 1 bottle, 1 calit garam on the lidah. Itu saja.
So caranya senang, air basi dengan air sebotol. Yang kedua, mulakan garam. Mulakan garam terhidang, garam pun ada specialized salt. Lepas tu, you minum lagi 1 botol. Every botol mulakan dengan garam. That's it. You buat tak sampai 3 hingga 5 hari, dah cukup. Tengok apa jadi. Kalau ada healing crisis, make sure you do not stop. Faham? Healing crisis tahu tak apa dia healing crisis? Healing crisis is a medical term for people who banyak toxic substance dalam badan dia dan nak dikeluarkan. Kadang-kadang waktu dia nak baik tu, dia lawan dulu sampai jadi demam pun ada. Setengah orang, setengah lah, bukan semua. Dia dah makan ubat berkati-kati dalam hidupnya sampai 5-6 tahun sakit, tak baik-baik. Bila datang air macam ni, dia nak basuh, itu yang jadi kata-kata. Ingat tadi mengantuk, tadi ingat tak? Dia sampai nak hidup. Sebab apa? Cell wants to get well. So dia perlukan ada benda signal-signal. So don't stop. Ada setengah tu sampai nak kadang-kadang tu cirit sikit. Don't stop. Alright, siapa yang suka bergaduh dengan suami isteri, angkat tangan? Maksud saya begini, you mesti ketawa. We have helped people who dah jumpa berbagai jenis counselor, psychiatrist dan sebagainya. If you apply this technique dengan doa yang betul, apply. Jadi kalau husband you yang sekarang ni tak mau balik rumah tu, you baca elok, you letak dalam tempat yang dia suka minum. You tell me what happened in 2 weeks time. Sama ada dia baik betul dengan you ataupun you caw. No, you just try yourself, okay? Cukup.